Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Oke, so sekali lagi kita ucapkan tahniah dan congratulations kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana apa? Itu dia sahabat semua. Jangan lupa sebelum saya teruskan untuk support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan juga share. So hari ini sahabat-sahabat semua, saya ingin memberikan sedikit update ya berkaitan dengan saman fitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap pemimpin lebay di negeri Perak kerana fitnah pada siang-siang hari. Itu dia, tahniah Datuk Seri, siang-siang buat fitnah, akhirnya mahkamah arah untuk bela diri. Siapakah beliau? Ya, tidak lain tidak bukan, inilah dia, lebay daripada PAS. Sahabat-sahabat semua, benarlah kata orang. Ya, kata orang bahwa kerana mulut badan binasa. Kerana fitnah dan juga tuduhan melampau terhadap Perdana Menteri kita hari ini, akhirnya ya individu ini diarah oleh mahkamah untuk membela diri. Jadi sahabat semua, apakah ceritanya? Saya ingin berikan update untuk kita hari ini. Ya, itu dia, saman Anwar Razman diarah untuk mahkamah perintah Razman untuk fail penyataan pembelaan. Maksudnya kes ini sudah dibawa ke mahkamah kerana fitnah yang mengatakan Datuk Seri adalah pendukung LGBT, komunis dan juga banyak lagi fitnah yang dilontarkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi hari ini Mahkamah Taiping Perak, itu dia, Mahkamah Taiping Perak memerintahkan Ketua Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria memfailkan penyataan pembelaan berhubung saman fitnah yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Peguam Sangkaran Air yang mewakili pengurus PAS itu mengesahkan keputusan pengurusan kes hari ini mengenai saman sivil berkaitan dengan dakwaan bahawa Anwar membawa agenda LGBT, lesbian, gay, bisexual dan transgender. Yang Arif katanya Pesuruhjaya Kehakiman Norwena Muhammad Nurdin memerintahkan defendant Razman untuk memfailkan penyataan pembelaan selewat-lewatnya pada 31 Januari dan untuk plaintiff memfailkan jawapan pembelaan selewat-lewatnya pada 20 Februari ini. Pengurusan kes seterusnya ditetapkan pada 24 Februari 2023 melalui Zoom berhubung status terkini, kata peguam itu kepada Malaysia Kini. Peguam Jaden pun turut mewakili Anwar manakala Razman diwakili Nurul Atika Badrul Hisham pada 5 Disember tahun lepas. Anwar yang juga Presiden PKR memfailkan saman fitnah atas kapasiti peribadi terhadap Razman. Terdahulu 9 November Ahli Parlimen Tamun itu dilaporkan mengeluarkan surat tuntutan kepada PAS bagi membuat ataupun menuntut ganti rugi sebanyak RM5 juta dan permohonan maaf secara terbuka dakwaan membawa agenda LGBT dan juga menjadi boneka DAP. Surat tuntutan itu menyatakan Razman membuat dakwaan itu di Pasar Malam Tebuk Pancur di Perak 3 hari sebelum 6 hari bulan November. Menurut kertas kausa saman sivil terhadap tersebut, Anwar mendakwa ucapan itu disiarkan secara langsung melalui akaun Facebook Razman yang dikatakan mendapat lebih 94.400 tontonan, 5.100 reaksi, 429 perkongsian dan juga lebih 260 tanda komen setakat ini. Anwar menyangkal dakwaan itu dan berkata dia memiliki imej yang disanjungi di Malaysia dan juga seluruh dunia serta sentiasa memperjuangkan ajaran dan nilai teras Islam. Inilah apabila mereka ni menunggang agama, mereka menganggap mereka masih berkuasa ketika itu dan boleh menjadi kerajaan, secara terang-terangan mereka membuat fitnah. Sahabat semua, perkara seperti ini adalah sesuatu yang sangat memalukan. Apatah lagi mereka ni dikenali sebagai ular mak. Tapi hari ini, akhir ini kita boleh nampak bagaimana muka mereka sendiri, muka mereka sebenar. Bahwa walaupun mereka memakai serban tetapi hakikatnya mereka adalah individu-individu yang dipenuhi dengan kata-kata dusta, hasutan dan juga fitnah. Akhirnya Anwar mendakwa tuduhan itu disiarkan tanpa defendant mendapatkan pengesahan terlebih dahulu mengenai kebenaran dan kesahihannya. Dia juga berkata dakwaan itu telah menghancurkan reputasi serta mencemarkan karakter dan nilai sosial yang teruk. Anwar juga mendakwa
Rasman keberatan untuk memohon maaf dan sengaja tidak memadamkan penerbitan yang mengandungi dakwaan itu. Jadi sahabat semua, sebelum ini saman ini sebenarnya berlaku, ya, Datuk Seri memberi ataupun mengarahkan Rasman untuk membuat permohonan maaf, ya, dan membuang video tersebut di dalam sosial media. Tetapi dengan ego, dengan sombongnya, ular mak bersifat seperti ini, ya, beliau tidak melakukan apa-apa. Dan akhirnya hari ini karena mulut badan binasa. Terbaik. Jadi menerusi saman sivil itu, Anwar menuntut ganti rugi am, pampasan teruk dan teladan, dan injaksi untuk menghalang Rasman daripada terus menyebut perkara menulis ataupun menerbitkan perkataan fitnah tersebut. Plaintiff yang juga menuntut faedah 5% ke atas pampasan yang diperintahkan dari tarikh penghakiman hingga tarikh penyelesaian penuh kos atas dasar peguam cara dan anak guam serta relief lain yang difikirkan adil dan juga sesuai oleh mahkamah. Jadi terbaik sahabat-sahabat semua, inilah update yang ingin saya berikan kepada kita petang hari ini, ya, apabila mahkamah telah pun mengarahkan Rasman untuk membela diri. Sekiranya beliau membela diri tanpa ada alasan, tanpa bukti, akhirnya mungkin perkara ini akan dibicarakan di mahkamah. Dan seperti mana kita tahu, tuntutan 5 juta daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim pastinya berada di dalam genggaman karena badan binasa. Sekali lagi, lebay-lebay kaki fitnah, lebay-lebay kaki pendusta, dan juga seringkali membuat tuduhan melampau seperti itu. Ini adalah satu sikap, ya, yang sangat memalukan negara kita, ya. Ya, apabila sebuah parti dikenali sebagai parti Islam kononnya, tetapi yang secara terang-terangan mereka membuat dakwaan, membuat fitnah secara terbuka. Perkara ini seharusnya tidak berlaku. Bagaimana pula dengan pendapat Anda, sahabat-sahabat semua? Selain itu juga Datuk Seri semalam juga apabila ditemu Rama di dalam kalau saya tak silap dalam Masro Awanim, ya, beliau juga ditanya adakah apa pandangan beliau berkaitan dengan LGBT, ideologi komunis dan juga perkara lain. Dan ini adalah jawaban terkini, ya, daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan perkara ini, ya. LGBT, ideologi komunis dan sekuler tidak akan diiktiraf. Itu adalah jaminan, itu adalah kata-kata peneguhan, ya, daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kalau diizinkan saya ingin membaca sedikit. Katanya Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi jaminan bahwa golongan LGBT, ya, konsep negara sekuler dan ideologi komunis tidak mungkin akan diiktiraf di dalam negara ataupun di dalam kerajaan perpaduan. Bercakap dalam program naratif khas bersama Perdana Menteri di RTM malam tadi, Anwar berkata perkara itu hanya dibangkitkan oleh pihak tertentu yang cuba menyebarkan perkara yang tidak benar. Tambah Datuk Seri lagi, kadang-kadang orang politik ini dia kata umpama kalau jadi Perdana Menteri, kalau Anwar jadi Perdana Menteri maka habislah Islam dan sekuler akan bertapa, LGBT disahkan, orang komunis bertapa. Ini gawang siang hari katanya, tentu tidak berlaku, dan insya Allah katanya di bawah kuasa pentadbiran saya perkara ini tidak akan berlaku. Dia juga berkata sedemikian ketika ditanya dakwaan yang menyifatkan Anwar sebagai pemimpin yang menjalankan pemerintahan berbentuk diktator. Menjawab dakwaan bahwa perjanjian persefahaman kerjasama antara PS dan gabungan parti yang menyokong pembentukan kerajaan diadakan kerana pentadbirannya tidak kukuh, Anwar berkata ia dilakukan karena majoriti yang diperoleh pada waktu itu terlalu kecil. Bagaimanapun katanya, bagi membuktikan sokongan, Anwar berkata dia sendiri membawa usul undi percaya pada mesyuarat pertama penggal pertama di Parlimen yang ke-15 yang lepas dicabar oleh Muhyiddin Yassin, ketua pengurusi, ya, Perikatan Nasional dan juga pembangkang yang mempersoalkan keabsahannya. Tambahnya, usul undi percaya ini dicabar oleh pihak pembangkang. Dia kata Anwar tidak ada dukungan, buktikan, dan dalam sistem demokrasi cara yang terbaik untuk membuktikan kekuatan adalah undi percaya atau undi tidak percaya yang mana yang tidak diusulkan. Maka saya kemukakan ini dan alhamdulillah kata kita dapat dukungan kuat. Jadi soal kata saya diktator itu di mana soalnya? Apakah saya melanggar hukum? Tambahnya lagi, pada hari pertama persidangan itu keabsahan Anwar sebagai Perdana Menteri yang ke-10 dibuktikan apabila usul undi percaya yang dibawa oleh timbalan Perdana Menteri Fadillah Yusuf diluluskan dengan undian sebulat suara yang berkesudahan lebih bersuara bersetuju. Ya, ditanya mengenai tindakan saman yang diambil terhadap beberapa individu, Anwar berkata perkara itu dilakukan karena tuduhan yang dikeluarkan mereka menyentuh kewibawaannya sebagai pemimpin.
Ribuan tuduhan dibuat katanya, fitnah dilemparkan dan puluhan tahun ini saya dah terima. Tapi kalau saya rasa agak terlanjur, melebih dan melibatkan soal kewibawaan dan kredibilitas saya sebagai pemimpin, maka harus diajar bahwa kebebasan ini bukanlah kebebasan untuk memfitnah. Apatah lagi kalau kita pakai payung agama, kemudian kita fitnah, kita buat gazaf katanya. Saya minta to guru mereka, ustaz mereka, mereka dahulu sebelum ajar mereka sebelum ajar orang lain katanya. Sejak mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 24 November 2022, Anwar telah pun menyaman beberapa individu termasuk pengurus PN Muhyiddin Yassin kerana mendakwa pimpinan itu menfitnah dan membuat tuduhan palsu terhadapnya. Itu dia sahabat-sahabat semua. Memang patut ya untuk Datuk Seri menyaman setiap mereka, setiap kaki-kaki fitnah ini. Kerana setiap rakyat percaya bahwa apa yang mereka lemparkan, apa yang mereka tuduh itu hanyalah satu tindakan terdesak kepada pemimpin-pemimpin ini untuk menjatuhkan kredibiliti pemimpin nombor satu negara kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Mungkin ya ada kawan-kawan di luar sana cerita kedai kopi mengatakan mereka melakukan semua ini kerana tidak dapat menerima kenyataan bukan mereka yang menjadi kerajaan, bukan pemimpin mereka yang menjadi Perdana Menteri. Kerana itu mereka dengan terdesaknya menggunakan hasutan, menggunakan fitnah, tuduhan semata-mata untuk menjatuhkan kredibiliti Perdana Menteri kita yang ke-10, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sahabat-sahabat semua, apakah pandangan Anda? Mungkin Anda juga boleh berikan sedikit komen di dalam ruangan komen ini. Jadi itu saya yang ingin saya kongsikan petang hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sentiasa memberikan sokongan padu kepada Orang Innova Channel. Dengan itu, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Innova Channel. Kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.